Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sambung lagi hadis fadilah solat. Bab kedua, kelebihan solat berjemaah. Sayyidina Sal bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah berita gembira kepada mereka yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam, bahawa mereka akan memperoleh nur yang sempurna pada hari kiamat." Diulangi, Sayyidina Sal bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah berita gembira kepada mereka yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam, bahawa mereka akan memperoleh nur yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Kuzaimah. Keterangan nilai pergi ke masjid pada malam yang gelap di dunia ini akan diketahui apabila berhadapan dengan kedahsyatan hari kiamat. Apabila setiap orang akan berada dalam kesusahan, ganjaran dan nilai menanggung kesusahan pada malam yang gelap gelita pada hari ini akan diketahui apabila nur yang bergemerlapan yang berkali-kali ganda lebih terang daripada matahari akan bersamanya kelak. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa mereka akan menduduki mimbar-mimbar daripada nur dengan tidak merasai bimbang sedikit pun. Sedangkan manusia yang lain berada dalam kegelisahan. Dalam hadis yang lain pula Allah Ta'ala akan berfirman pada hari kiamat, "Di manakah jiran-jiranku?" Para malaikat akan bertanya, "Siapakah jiranmu?" Allah Ta'ala pun menjawab, "Mereka yang memakmurkan masjid-masjid." Dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa masjid-masjid adalah tempat yang paling disukai oleh Allah Ta'ala dibanding dengan segala tempat yang lain. Sementara pasar adalah tempat yang paling dibencinya. Disebutkan dalam hadis yang lain bahawa masjid-masjid adalah taman-taman syurga. Terdapat dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kamu melihat seseorang yang selalu ke masjid, maka hendaklah kamu bersaksi atas keimanannya." Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Quran yang berikut, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, yakni yang menghidupkan amalan dalamnya, ialah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat. Surah Taubah ayat 18. Terdapat dalam sebuah hadis bahawa mengambil wuduk pada waktu kepayahan, berjalan ke masjid dan duduk menanti solat yang lain setelah selesai satu solat akan menghapuskan dosa. Allahu Akbar. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa lebih jauh seseorang itu tinggal dari masjid, maka lebih banyaklah pahala yang akan diperolehnya. Ini adalah kerana bagi setiap langkah akan diberi ganjaran pahala. Jadi, semakin jauh seseorang itu tinggal dari masjid, maka semakin banyak langkah yang perlu dia ambil untuk ke masjid. Inilah sebabnya sesetengah sahabat pergi ke masjid dengan melangkah pendek-pendek. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahawa ada 3 perkara, jika diketahui pahalanya, manusia akan sanggup bergaduh untuk mendapatkannya. Pertama, melaungkan azan. Kedua, pergi solat berjemaah. Ketiga, panas terik. Dan ketiga, mengerjakan solat di saf pertama. Diriwayatkan dalam sebuah hadis terdapat 7 golongan manusia yang akan berada di bawah naungan rahmat Allah Ta'ala pada hari kiamat. Apabila pancaran matahari amat panas
dan setiap manusia akan berada dalam kesusahan. Salah satu daripada golongan itu ialah mereka yang hatinya sentiasa terpaut kepada masjid. Apabila dia keluar daripada masjid kerana sesuatu keperluan, masa dia berkeinginan untuk kembali ke masjid. Menurut hadis yang lain, Allah Ta'ala mengasihi seorang yang mengasihi masjid. Dalam setiap hukum hakam syariat Islam yang suci terdapat kebaikan, keberkatan dan sememangnya akan mendapat ganjaran pahala yang tidak terhad banyaknya. Selain itu, hukum hakam syariat Islam mengandungi banyak hikmah dan manfaat yang hakikatnya sukar untuk difahami. Sesiapa pun tidak mempunyai keupayaan untuk mencakupi keseluruhan ilmu Allah Ta'ala. Hikmah dan manfaat yang tersembunyi di sebalik setiap hukum hakam syariat Islam. Namun, sejauh mana kemampuan, kesungguhan dan kefahaman masing-masing, maka sejauh itulah terbukanya kemaslahatan yang tersembunyi di sebalik setiap perintah Allah Ta'ala itu. Mengikut sebanyak mana kemampuan yang ada, maka sebanyak itulah kebaikan-kebaikan dan faedah daripada perintah-perintah Allah Ta'ala tersebut akan terus diketahui. Para ulama telah menjelaskan hikmah dan manfaat di sebalik solat berjemaah mengikut kemampuan dan kefahaman masing-masing. Hadrat Syah Waliullah rahmatullah ta'ala telah menulis tentang perkara ini dalam kitabnya Hujjatullah Il-Balighah yang maksudnya begini: untuk menyelamatkan umat daripada adat resam yang membawa kepada kebinasaan umat itu sendiri. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat selain daripada salah satu ibadat perlu dijadikan adat kebiasaan umum yang dilakukan secara terang-terangan di hadapan setiap orang, sama ada dia seorang yang berilmu atau buta huruf. Jadi insyaAllah tuan-tuan, apa yang kita dapat kita ambil iktibar, kita amal dan sampaikan kepada saudara kita yang tidak ada dalam majlis. Kita tutup majlis istighfar dan suratul asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim.